وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Okey, Alhamdulillah, pagi ni kita akan sambung hadis yang ke-16, Al-Hadis As-Sadis Ashar, iaitu hadis yang ke-16 daripada 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi sesiapa yang ada buku ataupun kitab ni, boleh sama-sama dengan saya kita baca dan kita huraikan faedah-faedah dan benda-benda yang mungkin boleh kita praktikkan ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadis 16 ni pendek, dan memang hadis-hadis 40 dalam kitab kita ni semua pendek-pendek. Sebab Nabi ni dia bercakap, salah satu daripada ciri-ciri cakapan dia tu pendek-pendek. Doa dia pendek-pendek, ucapan dia pendek-pendek, ringkas. Tetapi maksud ataupun makna perkataan tu banyaklah. Maknanya faedah yang kita boleh belajar, yang kita boleh ambil kan, banyak daripada hadis Nabi SAW. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni orang yang dia ambil ataupun dia dengar ataupun dia yang riwayatkan, ceritakan hadis ni kepada kita. Jadi orang yang membawa hadis ni, sahabat tu nama dia Abu Hurairah. Dia yang dengar daripada Nabi. Dia kata, anna rajulan qala lin nabi, datang seorang lelaki, tak sebut siapa dia, nama apa, duduk di mana, tak disebut, tak dibagi tahu. Cuma dia kata anna rajulan, seorang lelaki, qala lin nabi, dia berkata kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi, awsini, tolonglah engkau pesan ataupun kau nasihati. Awsini ni daripada perkataan wasiat. Wasiat, orang Melayu guna wasiat. Wasiat ni apa? Saya berwasiat supaya harta saya, maknanya dia pesan lah. Pasal itu dalam Quran pun watawasau bil haqq, kan? Hendaklah kamu berwasiat, berpesan-pesan. Dia daripada perkataan wassa. Perkataan wasiat tu Arab, kemudian diterjemahkan ataupun dimelayukan. Dulu ada lagu popular, bisa dengar tak? Wassini, kan? Itu makna berpesanlah kepada aku. Wassini, kan? Hakadha wakadha, kan? Itu bahasa Arab lah tu. Wassini itu artinya pesanlah kepada aku. Dan dalam Islam memang kita disuruh berpesan-pesan. Pasal itu Allah kata manusia ni dalam kerugian, makna semua orang rugi. Rugi masa, rugi ilmu, rugi amal, rugilah. Kecuali orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Sebab apa dalam ayat surah Al-Asr yang kita rajin duk baca tu, dia sebut berpesan-pesan dengan kebenaran, baru dia sebut berpesan-pesan dengan kesabaran. Pasal apa? Kebenaran. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran, kemudian baru sabar. Sebab orang yang cakap benar ni, dia memang orang tak suka. Orang yang bagi tahu benda yang betul, cakap benda yang betul, tegur orang benda yang betul, memang orang tak suka. Pasal itu orang yang cakap benda benar, dia kena sabar. Pasal itu tertib dia macam tu. Sebut benda betul, kemudian kena sabar. Sebab bila kita cakap benda betul, banyak orang yang tak suka.
Yang tu kita kena faham lah. Tapi wajib, kita tak boleh tunggu orang suka. Kalau nak tunggu orang suka, sampai kiamat pun tak ada orang kan suka benda betul. Tapi wajib, sebab kalau kita tak bagi tahu, kita akan tanggung sampai kiamat. Jadi yang tu kita kena ingatlah kan. Bila tuan-tuan cakap benda betul, tegur benda betul, sampaikan benda yang betul, termasuk bukan kata dengan orang luar, dengan anak-anak sekalipun, dengan ahli keluarga sekalipun, kalau kita cakap benda betul, walaupun kita ni sebagai seorang ibu, tetap tak akan disukai. Jadi kita kena sabar. Kan, kena sabar. Dan saya nak ingatkan, di kalangan kita orang-orang mengaji ni, terutama sekali muslimat ni, wanita-wanita yang beriman, saya nak pesan apa? Saya nak pesan macam ni saja. Budayakanlah perangai tegur menegur. Kalau kita nampak kawan-kawan yang satu jamaah kita ni tersalah, tersilap, terlajak, tegur lah. Pasal Quran suruh watawasau bil haqq. Tapi nak tegur pun adalah cara dia, kan? Janganlah kadang-kadang kita tegur ni dengan niat untuk memperjatuhkan dia, tak elok lah. Pasal itu Al-Imam Syafi'i kata, kalau orang yang tegur betul-betul tu, dia akan tegur depan, maknanya dia dengan kawan tu ya. Tapi kalau dia buat secara khalayak ramai ni, dia bukan nak tegur, tapi dia nak mempermalukan kawan tu. Jadi kita nak kena tengok adab ni, kan? Okey. Dalam Islam, kalau orang mai kat kita minta nasihat macam laki-laki ni, kita wajib. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata, wa idhistansahaka, bila ada orang datang mari minta nasihat dekat kita, mari jumpa kita, mari mai dekat kita, dia minta nasihat ke, minta teguran ke, fansahlah. Dalam riwayat Imam Muslim, hendaklah kamu nasihati dia. Kita jangan ada perangai, aku nak kata apa, aku pun lebih kurang hang saja. Tak boleh. Paling kurang, bila orang mari kat kita, sebut dekat dia, bertakwalah kepada Allah, doalah banyak-banyak, istighfar, cukup. Kan? Tapi bila orang mari minta, kadang-kadang orang tu cari kita, dia tengok kita, dia kata tolong nasihat sikit, dia cerita masalah kat kita, kita dengar. Mungkin kadang-kadang kita lebih teruk daripada dia, ataupun mungkin kita ni taklah sebaik mana pun, tapi tanggungjawab orang Islam, ad-dinun nasihah. Bila orang mari minta nasihat, orang mari minta teguran, orang mari minta wasiat, kita berpesan-pesan dengan kebaikan, kan? Jadi apakah agak-agaknya yang Nabi pesan dekat dia? Apakah agak-agak yang Nabi pesan dekat dia? Nabi pesan mudah ya. Satu perkataan saja, kita pun boleh juga ambil, iaitu Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Nabi kata la taghdab. Kemudian dia kata lagi, nasihat apa lagi? Nabi kata la taghdab, jangan marah. Lagi, la taghdab, jangan marah. 3 kali Nabi sebut, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Okey, satu, ramai orang mai minta pesan dekat Nabi, dan macam-macam pesan yang Nabi bagi. Kadang kawan tu mai, dia kata, ya Rasulullah, pesan apa yang kau nak pesan kat aku? Nabi kata, berkatalah benda yang baik. Mai orang tu jawab lagu lain. Sebab kata ulama, Nabi tengok orang yang tanya tu apa masalah dia. Contoh, satu orang ni dia semayang di masjid, bagus, tapi cuma mulut dia tu honak sikit, jahat sikit mulut tu. Jadi kalau dia mai kat kita, kita nasihatlah bab mulut.
Dia kata ustaz tolong nasihat kat saya sikit. Jagalah semayang, pilah masjid. Tak kenalah pasal dia ni memang kaki masjid dah. Jadi apa masalah dia? Masalah dia tak mana? Dia ni jenis banyak bercakap. Kita kata cakaplah benda baik, jagalah mulut tu. Sesuai dengan dia punya problem perangai dia tu, kelaku dia tu, tang tu tak apa nak bagus sikit. Mai orang lain mungkin masalah lain. Jadi kita yang nak jawab ni kena tengok juga keadaan. Kalau orang yang jenis bagus semayang, bagus puasa, mungkin jenis kedekut. Pesanlah dekat dia. Dia kata, ustaz nak tegur apa saya, nak pesan apa? Banyakkanlah bersedekah, jangan berkira sangat, bukan nak bawa ke mati pun. Bak semayang, bak puasa kadang-kadang bagus, tapi main tak bak sedekah ni kadang-kadang dia susah sikit. Ada satu cerita yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Cerita ni menarik, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan cerita ini dinilai sahih. Dinilai sahih oleh para ulama. Cerita dia, ada seorang lelaki yang beribadah selama 60 tahun. Cerita ni sahih. 60 tahun dia buat ibadat. 60 tahun dia semayang, dia puasa, buat macam-macam ibadat lah. Kemudian dia tergelincir berzina dengan satu orang perempuan selama 6 hari. Kita jangan heranlah, manusia ni kadang-kadang iman dia naik. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman tu kadang-kadang dia naik bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita buat ketaatan dia naik. Tapi bila kita jauh sikit dia turun. Pasal tu jangan pelik, kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita kuat, mai kadang-kadang kita jadi kata apa, hilang kawalan sikit. Kan, sebab iman. Banyaklah dalil-dalil yang Nabi sebut, az-zani la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seseorang itu ketika mana dia nak buat dia ada iman. La yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Satu orang tak akan curi ketika mana dia nak mencuri itu dia ada iman. Kata ulama, iman tu kadang-kadang dia naik. Bila dia naik, kita kontrol, kita tak buat. Tapi kadang-kadang dia boleh hilang, dia boleh kurang. Bila kurang, bila hilang ni, kita buatlah. Sebab itu kita kena faham, bila Nabi kata tak beriman tu bukan tak ada iman. Tak ada iman ni kafir lah, tak sempurna iman. Contoh, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia sayang kepada aku dan Allah lebih daripada dia sayang semua orang. Tak ada iman di situ, maksudnya tak sempurna iman. Maknanya iman tu ada tapi tak sempurna. So kita kena faham juga, iman ni dia benda yang tak tetap. Pasal tu jangan berani-berani duk try test. Kok duk pi try nak buat-buat benda tak ketahuan hala, jangan. Saya bimbang satgi dia hilang terus. Kita pasal tu Nabi banyak, kalau kita nak ulah, Nabi suruh pilih kawan. Dan Nabi sebutlah hadis Bukhari, berkawan dengan orang yang baik seperti berkawan dengan jual minyak wangi. Orang yang berkawan dengan orang yang jahat seperti orang yang berkawan dengan tukang besi. Dan Nabi bagi tahu, agama seseorang itu nak tengok baik tak baik iman dia, agama dia, tengok dengan siapa dia berkawan. Dan dalam Al-Quran cerita tentang sifat ahli syurga yang dia cari kawan dia tak jumpa di dunia, dalam syurga akhirnya dia menjadi penyebab kawan dia masuk syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, orang-orang yang betul-betul berkawan, al-yawma idzin al-akhilla, orang-orang yang betul-betul dikira berkawan tu orang-orang yang beriman. Pasal berkawan ni penting kerana dia faktor yang boleh meningkatkan iman. Sebab bila kita berkawan dengan orang baik, kita akan dapat tempias kebaikan dia. Dia boleh tegur kita, dia boleh perbetul kita, dan kita boleh belajar dengan dia banyak benda yang baik.
Kadang-kadang kita tak tak teringin pun nak buat benda tu, tapi oleh kerana dia bersama dengan kita, malu Allah dengan dia, kita pun buat benda tu. So saya nak bagi tahu iman ni dia turun naik, kan? So kita nak kena ingatlah benda tu, kan? Balik pada hadis kita, anna rajulan qala lin nabi awsini, wasiatkan kepada saya. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Okey, marah ni benda tabiat yang Allah Ta'ala ciptakan dalam hidup manusia. Mustahil untuk tak marah. Hadis ni kalau kita baca macam tak logik. Hadis ni riwayat Bukhari, yang ni saya nak cerita ni. Bila kita faham, dengar, jangan marah. Soalan saya, siapa yang tak marah? Soalan pertama, saya nak tanya ni semua yang main dalam dewan ni, siapa dia yang dalam hidup dia tak marah? Pasal Nabi kata jangan marah. Termasuk orang yang bercakap tu sendiri, dia pun marah. Nabi marah. Banyak hadis-hadis sebut tentang cara macam mana Nabi marah. So apa dia maksud jangan marah ni? Kalau nak kata tak boleh marah, benda mana hadis ni tak boleh pakai, pasal tak boleh buat. Dan maha suci Allah daripada menjadikan Nabi dia bercakap benda yang orang tak boleh nak amal. So ulama kata apa? Al-ghadab wal-ridha khaslatani wasajjiyatani tubi'a alaihim al-insan li faidatin wa maslahatin. Yang pertama, Allah Ta'ala yang jadikan sifat marah dan sifat sabar ni. Marah tu benda fitrah, memang beranak-beranak ada dah kat kita. Jadi kalau ada dalam hidup orang yang kita kata dia ni tak pernah marah, ni mungkin bukan orang, kan? Dia kata baguslah laki aku ni kan pernah marah, hang picek baik, hang picek takut saka. Pasal kalau nama kata orang bagus lagu mana pun, baik terang mana pun, dia mesti marah. Dia mesti marah. Tak ada manusia yang paling sempurna melainkan Rasul, dan dia marah, kan? Itu kita kena ingat lah. Dia kata ni bagus ni, jangan duk pergi katok kepala dia ya. Makna kalau kita katok dia marah juga lah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan marah dengan sabar ni untuk maslahat. Makna kalau tak reti marah tu masalah. Sebab kalau dia tak reti marah, anak-anak dia langgar perintah Tuhan, bini dia langgar perintah Tuhan, dia tengok benda-benda haram, dia tak ada reaksi ya. Dia tengok bini dia keluar dengan lelaki lain, "Oi, tu bini hang." Subhanallah, astagfirullah. Dia tak ada marah, tak ada. Kan? Maknanya ini kita kena ingat kan. Pasal itu kita kata fallazi la yaghdab yakunu naqisan. Maknanya orang yang tidak marah ni merupakan satu kecacatan untuk dia. Orang yang tak reti marah, yang tak marah, dia cacat. Maknanya dia tak betul-betul jadi manusia. Cuma la budda an yusta'mal al-ghadab fi mahallihi. Cuma maksud Nabi di sini, jangan marah itu adalah marah yang tidak bertempat. Jadi terjemahan dia, jangan marah tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab, kena pada tempatnya, perlu untuk marah, marahlah.
Pasal itu dalam Islam, suka kerana Allah, benci kerana Allah. Nabi kata apa? Akmalul mu'minin, orang yang sempurna iman dia itu orang yang a'ta lillah, dia bagi kerana Allah. Mana'a lillah, dia tarik kerana Allah. Wa abghada lillah, dia marah, benci kerana Allah. Wa ahabba lillah, dan dia sayang pun kerana Allah. Faqad istakmalal iman, itulah orang yang sempurna iman. Jadi maknanya marah tu kalau kena pada tempatnya, dia boleh dapat pahala pula, kan? Dia dapat pahala. Fa in tajawaza fi mahallahu dar, dan sekiranya dia marah bukan pada tempatnya, maka dia akan menjadi suatu benda yang mudarat untuk dia, kan? Satu benda yang mudarat untuk dia. Wa ma minna ahadun la yaghdab, siapa di kalangan kita yang tak marah? Lakin al-aqil wal mu'min yatasarrafu fi ghadabihi wa la yunfidhuhu, wa amma al-ahmaq wal jahil faqad yahmiluhu al-ghadab ala asya'in madhmumatin. Yang membezakan kita adalah orang beriman itu pandai untuk meletakkan marah pada tempatnya, marah pada benda yang benar, marah pada tempat yang disuruh oleh Allah. Adapun orang yang bodoh dan jahil itu, mereka marah pada tiap-tiap perkara yang tidak mempunyai sebab, dan marah pada perkara-perkara yang haram. Pi kedai kok tutup, celaka betul, pi tutup orang ni, kan? Tu tak boleh lah. Dia marah dalam makna dia marah benda-benda yang haram, kan? Okey. Dan kita kena ingat juga, marah ini datang daripada syaitan. Sebab marah ni disifatkan sebagai api. So orang yang marah ni, dari sudut kesihatan pun darah naik. Dia akan hangat, tahu tak? Pasal itu orang yang marah ni, Nabi suruh dia buat apa? Ini antara untuk kita nak merawat marah. Ketika mana dia bercakap, hendaklah dia diam. Pasal itu Nabi kalau dia tak suka, dia marah, dia diam. Sebab dibimbangi bila kita tak kawal mulut kita ketika marah tu, keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Sebab itu dalam hadis sebut apa? Orang yang puasa, bisa dengar tak? Wa inimru'un syatamahu au qatalahu, mana-mana lelaki atau perempuan yang dia puasa, kemudian ada orang mai maki dia, mai kata kat dia, mai mencarut dekat dia, falyaqul, hendaklah dia jawab, inni saim, aku berpuasa. Tapi kalau aku tak puasa, pasang. Faham tak? Nabi kata wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, mana-mana orang yang dimaki, orang mai maki dia, mai kata dekat dia, mai ajak dia, menimbulkan marah, hendaklah dia jawab. Yang ni tuan-tuan berdoa lah banyak-banyak nak buat macam mana? Dah boleh nak buat macam mana? Dia kata kalau tidak memikirkan Tuhan, tengah malam saya lari lah. Ini kita kena sabar nak buat macam mana, kan? Okey, yang pertama kita jangan bercakap. Yang kedua, orang yang berdiri disuruh duduk. Sebab apa? Bila dia berdiri ni, kesan daripada dia nak marah tu lagi sakan lah, kan? Lagi tak pi pun. Jangan. Maknanya kalau tengah marah tu duduk. Bila duduk ni dia kuranglah sikit dia punya agresif dia tu. Orang yang duduk pun tak boleh nak kontrol lagi, lena, pi lena, kan? Tambah tuan-tuan jangan main-main dengan hangat lagu ni, kan? Dia kira nak temperature nak naik, kan? Kemudian Nabi kata pergi berwuduk, ambil wuduk, sejukkan, salat, istighfar, kan? Buang sifat-sifat syaitan ni, kan? Okey. Kemudian qala
qala ba'du ahli al-ilm. Tengok macam saya ulas tadi. La'alla hadha ar-rajul kana ma'rufan bil ghadab. Boleh jadi lelaki yang mai tanya dekat Nabi ni terkenal dengan sifat pemarah. Wan nabi yujibu kulla insan bihasabin hajatih. Dan Nabi ni dia akan jawab soalan berdasarkan keadaan orang yang bertanya. Ini antara kebijaksanaan Nabi. Berhadapan dengan manusia ni berdasarkan pada keadaan orang tu. Sebab itu ni orang yang cerdik. Bila dia nak bercakap, dia kenal orang yang depan dia. Mai ceramah di kampung, bercakap aras kampung. Orang kampung ni dia nak tahu apa? Dia nak tahu benda apa nak kena buat, benda apa tak boleh buat, apa dia yang sunat, nak baca doa apa. Hak tu lah. Kan? Tak payah duk ajak banyak-banyak. Dia bukan nak tahu, dia mai peringkat nak mati, nak buat aja. Tak payah duk bahas panjang-panjang. Hak apa kami nak buat, beda kami nak bawa 2-3 hari lagi orang nak simpan lah kami ni. Tapi mai duk bahas lah nuni. Kadang-kadang mereka menguap. Tak ada. Bukan masalah mereka tak faham, bukan masalah mereka tak tahu. Masalah benda tu sudah tak sampai. Jadi benda-benda pasal itu umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami disuruh bercakap dengan manusia mengikut tahap pemikiran dan kepahaman mereka. Sayyidina Ali kata jangan bercakap sehingga orang menolak Tuhan tu kerana cakap kita tu. Pasal itu bila nak ajak dekat orang ni, jangan ajak bagi susah, ajak bagi mudah. Allah itu ada, Dia maha melihat. Cukup mah. Ini Allah tu ada. Ada dia tak macam kita. Ada kita ada tak ada. Tak ada kita sebelum tu tak ada. Lepas tu ada. Ada lepas tu tak ada balik. Allah dia ada daripada ada. Dan dia tak dimulai dengan tak ada dan tak ditutup dengan tak ada. Adalah ia ada selama-lamanya ada. Jadi orang pun duduk belakang tu tanya, lah kali Tuhan ni ada tak ada? Pentingnya tuan-tuan faham Tuhan tu ada dan tak ada siapa cipta dia, cukup lah. Dan tak ada siapa pun orang beriman, tak payah duk bahas lah teruk-teruk. Tuan-tuan, tak ada siapa pun dalam dewan ni kata Tuhan tak ada. Semua beriman Tuhan ada, cukup lah. Ini ada wujud Tuhan tu 2 bulan tak habis lagi bahas. Dan kalau kita tanya percaya dengan Tuhan tu ada, percaya tak masuk kelas pun percaya. Pergi tanya orang di pasar tani tu, Tuhan ada tak? Dia tengah duk buat apa balik pun dia boleh jawab, ada. Takkan kita ada dia tak ada. Sudah. Jadi kadang-kadang benda-benda tu akhirnya orang pun tak tahu. Lah kali sakit tu rumah ya. Kesan tu tak ada. Nampak? Okey. Fa awsahu ar-rasul wa khassahu bi hadhihi al-wasiyah li'ilmihi bihalihi wa hiya wasiyatun lahu wa li ghairihi. Fa kullu insanin matlubun minhu alla yaghdab lima yatarattab 'ala al-ghadab min al-adrar. Ma minna ahadun la yajidu fi nafsi shay'an min al-ghadab. Dia kata walaupun Nabi berpesan kepada lelaki ni, tetapi semua yang mendengar hadis ni wajib untuk beramal dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, orang yang terlampau marah, dia apa pun yang dia sebut tak diambil kira. Sebab dia kategori orang yang hilang akal. Pasal itu ada orang tanya, seseorang yang dalam keadaan terlampau marah, dia lafazkan perkataan seperti jatuhnya talak pun dalam hukum tak jatuh, kerana dia dianggap orang yang hilang waras. Pasal orang hilang waras ni dia tak boleh nak fikir. Jadi agama kata orang yang tak boleh nak fikir ni dia kategori orang gila. Orang gila ni rufi'atil qalam, tak diambil kira apa yang dia sebut. Kan orang gila kadang-kadang dia cakap ikut dan dia. Dia cakap ikut sedap dia. Dia kan tahu kata benda tu tak boleh cakap. Bila dia sebut tak kira. Macam orang yang hilang penin mabuk kan, dia cakap apa sebenarnya tak. Cuma mazhab Syafi'i ni dia ada beza sikit. Katakanlah contoh orang mabuk,
Orang mabuk bila dia lafaz talak, dalam mazhab Syafi'i dia bahagi pada dua. Satu, orang mabuk ni kalau dia lafaz talak tak jatuh. Contoh macam ni lah, laki kita makan ubat darah tinggi, lepas tu pergi makan kenduri, hangat balik mai, dia pun penin, dia duk kata aku talak hang, aku talak hang. Yang ni tak jatuh pasal dia mabuk. Orang penin ubat ke, penin hangat ke, darah tinggi ke apa, tak pakai. Sebab dia mabuk. Apa dia cakap tak pakai, tak ada dosa, tak jatuh, tak pakailah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia yang pi cari pasal, jatuh. Contoh dia pi minum, dia yang pi cari, dia yang buat, dia cakap ke jatuh? Sebab benda tu dia punca, dia pi cari penyakit. Tapi kalau benda tu terjadi luar daripada kehendak dan kawalan dia, tak jatuh lah. Tapi kalau dia yang pi buat, lepas tu dia kena tanggung akibat daripada tindakan dia sendiri tu, dia kena tanggung. Pasal tu kita kena berhati-hati kan. Okey. Dan Nabi SAW juga sebut, saya buka soalan pada tuan-tuan, last. Nabi kata apa? Laisa syadid bisur'ah. Nabi kata dalam riwayat yang disebut oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kata bukanlah orang yang kuat itu orang yang hebat bertumbuk. Nabi kata laisa syadid bisur'ah, yakni al-qawi alladhi yasra' an-nas, hadha laisa syadid. Maknanya orang yang hebat, orang yang kemah tu bukan orang yang kira tampak orang, kira nak tumbuk orang, kira nak bubuh orang lah. Nabi kata tak, itu bukan orang yang kuat. Tetapi orang yang kuat, asyadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, iaitu orang yang boleh mengawal, menahan dirinya ketika marah. Maknanya orang yang kuat, orang yang hebat, ketika mana dia marah, dia boleh kontrol dia punya diri dia, kontrol dia punya kemarahan dia. Orang ni hebat. Pasal tu orang yang, pasal tu tuan-tuan, maaf cakap, di antara lelaki dengan wanita ni memang tak dinafikan wanita ni dia agak beremosi. Tu dia punya sifat dia lah, dia agak emosi sikit. Sebab tu dia tak boleh pegang talak. Kalau dia pegang talak, dia akan talak sehari berpuluh-puluh talak. Dia masuk tengok laki dia sidai kain pelekat tang kerusi. Awak dah buat perangai lu ni, boh talak satu. Pagi tu dah boh dah satu. Tengah hari sekali pi semayang lohok balik sayuk, pi ke mana ni? Dia kata pi minum buat apa? Orang siap dah di rumah, boh talak pula dua. Kan? Pasal apa? Ni tak tahu, tapi saya nak abang cuba perhati tengok. Orang perempuan kalau dia bergaduh, dia akan minta apa? Minta ceraikan saya, hantar saya balik kampung. Tu tak ada kuasa talak kat dia. Kalau ada, dia talak dah. Maka kalau perempuan boleh talak, tak tahulah, duk kira janda lampalih ni sakan. Jadi janda tu kira. Okey. Sebab orang lelaki-lelaki ni dia sifat dia tu, dia jenis fikir panjang sikit. Dia kata fikir kalau cerai sekali nak kena tanggung anak apa kebala apa semua, dia fikir panjang sikit lah. Jadi Allah Ta'ala letak tu sesuai dengan sifat. Dan wanita ni dia memang sebab dia tak terdedah. Dia tak terdedah. Dia pasal tu dia ada wali. Apa-apa pun dia kena rojok wali dia. Kan? Dan tuan-tuan, mudah saja saya nak buat contoh. Kebanyakan orang yang mudah ditipu ni perempuan lah. Pasal itu kalau orang menega ni, dia akan tuju kat orang perempuan yang duk kena tipu goreh dan menang, yang duk kena tipu cinta-cinta hok ratus-ratus ribu juta-juta, semua orang perempuan. Sebab mereka ni kuat emosi. Mai duk sembang sikit, mai duk cerita sikit, dia ikut emosi. Jadi sebab itu wanita ni dia kena apa? Nabi kata kurangnya naqis fil aql, dia kurang sikit akal dia. Bukan dia bodoh, ya, faham kurang akal tu, maknanya dia kurang terdedah dengan kehidupan sebenar. Dan memang sifat orang perempuan pun dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun, Quran suruh duduk di rumah. Ada sebab dia boleh keluar.
Sifat wanita beriman tu dia tak suka keluar. Ciri-ciri wanita beriman tu dia suka duduk di rumah. Itu sifat orang beriman. Dia hanya akan keluar bila dia ada urusan. Sebab itu wanita ni dia mesti ada wali. Wali tu tujuan dia apa? Untuk melindungi dia. Pasal itu bila nak kahwin minta wali, nak keluar minta wali. Kalau dah kahwin suami, sifat dia macam tu. Musafir pun kena ada la tusafir. Tak boleh bermusafir satu orang wanita melainkan bersama dengannya mahram. Pasal apa? Pasal bila dia keluar seorang-seorang ni, dia mudah ditimpa mudarat. Okey, wallahu taala a'lam. Jadi pesanan Nabi ni la taghda, jangan marah. Ustaz, lagi kita tak beli. Betul, lelaki tak habis. Subhanallah, awak tak. Okey, ni cerita yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Setelah dia berzina selama 6 hari tu, dia mula insaf. Dia pergi ke masjid nak salat. Bila dia sampai di masjid, dia lihat 2 orang yang sedang kelaparan. So dia ambil roti yang dia ada tu, pecahkan, bagi seorang satu. Tak ada untuk dia. Takdir Allah, dia meninggal. Bila sampai kepada proses nak timbang, Allah Ta'ala timbang 60 tahun ibadat dia dengan 6 hari yang dia berzina tu. Berat lagi 6 hari yang berzina tu. Segala amalan 60 tahun dia tu tak ada nilai nak banding hanya 6 hari yang dia terlibat dengan dosa. Tetapi apabila ditimbang sedekah 2 biji roti, 2 buku roti tadi dengan 6 hari yang dia berzina, lebih besar kebaikan sedekah tadi. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh para ulama, dosa ni sebenarnya lebih dahsyat daripada kebaikan. Kebaikan yang banyak tu, kebaikan yang berpuluh tahun tu, Jahanam hanya kerana 6 hari dosa. 6 hari tuan-tuan nak banding 60 tahun. 60 tahun tu dia buat ibadat saja. Hanya 6 hari tu saja dia try buat dosa. Tetapi segala maksiat tak boleh ditandingi dengan sedekah. Sebab kerana sedekah benda yang paling payah orang nak buat. Dia ni lagi kuat, lagi susah kita nak buat, lagi besar sebenarnya di atas timbangan. Dia selamat tu bukan kerana 60 tahun semayang tu. Dia selamat tu bukan kerana 60 tahun puasa tu. Dia selamat tu hanya kerana sedekah 2 buah roti tu saja. Bukan kerana ibadat tu. Ini muhasabah untuk kita. Kan? Ini disebut, cerita ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey? Ada soalan? Ada soalan? Kan tuan-tuan semua nak pergi sedekah roti Dia makcik. Okey. Pertama, hadis mati baiknya mati hari Jumaat, malam Jumaat atau hari Jumaat, diringan atau ditangguh azab, tak sahih. Tak sahih. Tak sahih. Tak ada.
azab soal jawab kubur ni dia tak kira hari. Nabi kata bila diletakkan sahaja jenazah, datanglah dua malaikat dan bermulalah fitnah kubur. Fitnah kubur yang duk doa tu, fitnah kubur tu faham? Ingat, soal jawab. Kalau orang sebut fitnah kubur tu makna dia soal. Wa a'udzu bika min fitnatil qabr, dan aku berlindung ya Allah kepada engkau daripada fitnah kubur. Fitnah kubur tu maknanya soal jawab kubur. Lepas fitnah kubur barulah apa dia? Lepas fitnah kubur, lepas soal jawab, azab lah. Dia ada dua ya dalam kubur ni, dia ada dua ya. Fitnah kubur, soal jawab, lepas tu azab atau nikmat. Bulan puasa ke, bulan raya ke, bulan haji ke, bulan apa ke, benda ni berjalan sampai kiamat. Tak sahih. Okey, tu satu, clear. Ada orang kata baik mati hari Jumaat. Okey, ada tak tanda-tanda kita boleh kata satu orang mati baik? Banyak, betul dan sahih. Mati pecah peluh didai, sahih. Nabi kata mati orang beriman ni dai dia berpeluh. Mati dan sebut la ilaha illallah, ni pun mati. Mati kerana sakit perut, bahagian perut. Mati kerana bersalin. Mati kerana terbakar. Mati lemas. Mati kerana runtuhan bangunan. Ni semua mati-mati yang baik. Banyaklah. Okey, mati banyak-banyak kan. Mati kerana ta'un, okey, banyak. Mati hari Jumaat tak sahih. Tak sahih. Cuma nanti dulu, hari Jumaat ni yang sahihnya hari paling baik. Nabi kata hari diciptakan bumi, hari dimasukkan Adam ke dalam syurga, hari dikeluarkan Adam. Banyak hari Jumaat ni hari yang dikabulkan doa apa semualah. Okey, orang yang mati pada hari yang baik, kita boleh kata secara umumnya baik. Pasal hari itu baik. Mati hari apa? Hari Jumaat. Alhamdulillah, hari baik, hari mustajab doa, penghulu segala hari, hari yang akan berlakunya kiamat. Dia mati hari itu. Mati. Sebab orang yang mati pada ketika sedang buat ibadat juga termasuk husnul khatimah, tanda yang baik. Mak mati pukul berapa? Mak mati pukul 6 tengah sembahyang subuh. Hadis tak ada sebut tengah sembahyang subuh tu mati baik, tapi buat ibadat ada. Mati di Mekah, mati tengah buat haji, hadis tak ada, tapi bagus sebab mati ketika buat, mati di tempat yang baik. Pak Hang mati tak mana? Dia pergi sembahyang asar, lepas ambil yang sembahyang asar, dia pun cerita jalan masuk dalam masjid, nak masuk sah rebah. Baguslah mati di masjid. Hadis tak ada, tapi secara umumnya tempat tu baik. Dan mati pun dalam keadaan nak buat benda baik. Jadi kita boleh katakan dia baik. Jadi kalau orang mati Jumaat ni seronok jugalah. Pasal hari itu mustajab doa. Pasal apa mustajab doa? Bila kita urus dia orang berdoa, orang mari tengok dia orang berdoa, kan? Itu sajalah. Tapi kalau dia mati hari Jumaat ni special lebih pada hari Isnin, yang tu tak ada. Itu tak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab akhirnya tanda ni, tanda
Tapi dia balik bukan pada tanda. Yang menentukan bukan tanda. Yang menentukan tu amalan. Tapi jangan bimbang. Tak, kalaulah kita ni tak ada tanda langsung. Tak ada tanda, berpeluh pun tak ada. Apa pun tak ada tanda lah. Kita jangan kata itu roh yang buruk. Sebab dia bukan kata penentu. Kan? Payahlah nak urus jenazah dia. Bukanlah tanda. Mungkin kerana dia tu berat ke besar ke. Berat ni angkat, berat ni. Beratlah dah gemuk. Ringanlah dia kurui. Jangan, sebab apa? Benda ni benda yang ghaib. Lagu mana roh tu kita tak, yang bolehnya sebut benda elok lah. Kita hanya boleh satu ya dengan banyak ni. Baik ke buruk ke lagu mana ke, haram sebut benda tak elok. Sebut benda baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Sesungguhnya dalam riwayat Muslim, Allah kata malaikat mengaminkan apa yang disebut oleh orang yang hadir. Okey. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Yang mana esok yang dah daftar, kita akan start pukul berapa kita start? Amin? Pukul 9. Daftar 8. 8.30 tu tuan-tuan boleh main pelan-pelan daftar. Pukul 9 kita akan start. Yang mana yang dah daftar, okey. Dan kita pun rasanya dah cukup 10 lagi tempat kosong kalau siapa nak daftar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.